Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam cergas badan, cerdas minda. Pada hari ini, anda akan bersama-sama dengan Cikgu Hafiz. Kita akan sambung mata pelajaran pendidikan kesihatan. Pada hari ini, kita akan lihat unit 11 iaitu kebersihan diri. Standard kandungan 1.1.5 iaitu menilai amalan terbaik pengurusan diri apabila akil balik. InsyaAllah kita akan belajar bersama-sama. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, pada hari ini tajuk kita iaitu kebersihan diri. Cikgu akan menggunakan buku teks Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan tahun 4. Buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 4, muka surat 78. Jadi, cikgu harap murid-murid bersedia dengan muka surat 78. Murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, molek kiranya kita melihat definisi kebersihan diri. Definisi kebersihan diri. Apa kebersihan diri? Kebersihan diri merupakan kebersihan tubuh badan yang perlu dijaga oleh setiap individu untuk menjamin kesejahteraan hidup. Jadi, inilah maksud kebersihan diri. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, seterusnya kita lihat buku teks muka surat 78. Kita lihat buku teks muka surat 78. Baik ya. Di dalam buku teks tersebut kita lihat ada gambar. Ada gambar seorang wanita ataupun perempuan ya. Jadi pada hari ini kita akan lihat bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri. Bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri. Pada unit yang lepas kita telah belajar apa makna haid dan ihtilam. Apa makna haid dan ihtilam. Jadi pada unit ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri jika berlaku haid dan ihtilam. Untuk yang pertama, kita akan lihat bagaimana kaum wanita ataupun perempuan untuk menjaga kebersihan diri ketika berlakunya haid. Yang pertama, kamu perlulah kerap tukar tuala wanita jika berlaku pendarahan yang banyak. Jadi, kaum perempuan jika berlaku haid, jika berlaku pendarahan yang banyak, kamu perlu menukar tuala wanita secara kerap. Ini demi menjaga kebersihan diri kamu. Seterusnya yang kedua, buang tuala wanita ke dalam tong sanitari. Ini maknanya kamu perlulah mengikat tuala tersebut dengan plastik dan buang ke dalam tong sanitari, ke dalam tong sampah ya, yang sesuai. Jadi, kamu perlu ingat cara untuk mengendalikan tuala wanita yang hendak dibuang. Seterusnya yang ketiga, cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Ini perlu ya untuk menjaga kebersihan dan kesihatan diri kamu. Jadi tangan kamu perlulah kamu basuh menggunakan sabun untuk mengelakkan kuman atau virus melekat di badan kamu ya. Melekat di badan kamu. Seterusnya kamu perlulah mandi dan membersihkan diri supaya kamu kelihatan bersih dan ceria. Walaupun kamu didatangi haid,
kamu perlulah hidup dalam keadaan yang ceria dan aktif. Ya. Seterusnya, kita lihat di ruangan informasi. Di ruangan informasi. Di ruangan informasi ini ada menyatakan bahawa kamu juga boleh tandakan tarikh kedatangan haid pada kalender agar kamu mengetahui dan bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Kamu juga boleh melakukan teknik ni ya. Kamu menandakan tarikh kedatangan haid supaya kamu bersedia. Jadi cikgu harap kamu faham bagaimana kaedah ataupun cara menjaga kebersihan diri ketika kedatangan haid. Seterusnya kita lihat pula bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri jika berlakunya ihtilam. Jika berlakunya ihtilam. Ini bagi kaum lelaki ya. Jika tadi kita lihat bagaimana untuk menjaga kebersihan diri jika berlakunya haid, pada yang ini kita akan melihat bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri ketika berlakunya ihtilam. Jadi, kaum-kaum lelaki, kita kena tahu ya bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri. Seterusnya kita lihat yang pertama ialah menukar baju. Menukar baju ya. Kebiasaannya ihtilam ini berlaku pada waktu malam ya, ketika kamu tidur. Jika berlakunya ihtilam, kamu perlulah menukar baju yang telah terkena air mani kamu ya ketika berlakunya ihtilam ya. Jadi baju tersebut kamu letaklah ke dalam bakul ataupun basuh ke dalam mesin basuh ya. Yang kedua, kamu mestilah mandi dan membersihkan diri. Jadi bagi kaum lelaki, mengikut agama kita, agama Islam, jika berlakunya ihtilam, kamu perlulah mandi, wajib ya. Kamu perlulah mengangkat hadas besar seperti mana yang kamu telah belajar di pendidikan agama Islam ya. Ustaz dah ajar bagaimana cara untuk mandi wajib. Seterusnya yang ketiga, membasuh dan menukar cadar. Kamu perlulah membasuh dan menukar cadar supaya tempat tidur kamu berada dalam keadaan yang bersih dan selesa. Seterusnya yang keempat, kita lihat yang keempat, menjaga kebersihan pakaian dalam. Jadi, pakaian kamu perlulah basuh ya. Kalau kita lihat di dalam gambar ini, kita perlulah basuh sendiri ya. Perlulah basuh sendiri. Kita pun sudah besar, sudah akhir balik. Kita boleh mengendalikan cara ataupun teknik membersihkan diri dengan betul ya. Dengan betul. Jadi cikgu harap kamu faham bagaimana cara untuk melakukan ataupun membersihkan diri ketika berlakunya ihtilam bagi kaum lelaki. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, tibalah masanya untuk tugasan kamu ya. Tibalah masa untuk tugasan kamu. Jadi pada kali ini, kamu perlu menjawab soalan di bawah. Soalan tersebut perlulah buat dalam peta buih ya. Kamu perlu buat dalam peta buih. Jadi soalannya yang pertama, apakah 4 perkara yang perlu dilakukan ketika haid? Apakah 4 perkara yang perlu dilakukan ketika haid? Soalan yang kedua,
Apakah 4 perkara yang perlu dilakukan ketika ihtilam? Apakah 4 perkara yang perlu dilakukan ketika ihtilam? Jadi, ada 2 soalan. Maknanya di sini mesti ada 2 peta buih. Jadi, cikgu harap kamu dapat melakukan tugasan ini dengan baik dan betul. Selamat melakukan tugasan. Tugasan ini, cikgu mahu kamu buat di dalam buku nota pendidikan kesihatan kamu ya. Murid-murid yang cikgu kasih sekalian, cikgu harap murid-murid semua telah faham apa yang telah cikgu terangkan pada hari ini. Pada hari ini kita telah belajar bagaimana cara untuk menjaga kebersihan diri ketika kedatangan haid dan ihtilam. Jadi, semoga kita berjumpa lagi di kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.